Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Dialog Poket Rakyat. Susulan daripada kekurangan beras putih tempatan di pasaran domestik dan kenaikan harga beras import memberi kesan kepada bagaimana kita melihat keterjaminan makanan. Walaupun bekalan yang dikatakan oleh pihak kerajaan terutamanya MAFI mengatakan bekalan cukup dan akan diselesaikan dalam masa sebulan ini, memberi sedikit keyakinan dan kelegaan kepada pengguna, tetapi banyak perkara yang belum terjawab hingga kini. Adakah kita kurang pasti ataupun tidak bersedia dengan isu kekurangan beras ini? Dan ia pun sudah dijangka sejak beberapa tahun yang lalu. Dan ini bukan pertama kali isu bekalan beras terputus ataupun kekurangan di pasaran. Kalau kita lihat pada 2007, Prof, 2008 dan awal lagi pada sekitar 70-an juga sudah pun ada isu berkaitan dengan bekalan beras di pasaran. Tetapi terkini daripada Bernas ada melaporkan bahawa berikutan kegusaran orang ramai berhubung kekurangan beras putih di pasaran, Bernas ataupun Padi Beras Nasional Berhad memberi jaminan bahawa bekalan beras putih adalah mencukupi. Dalam menguruskan bekalan beras import ke dalam negara, Bernas menyalurkan sebanyak 630,000 metrik tan dari Januari hingga Ogos 2023. Ini satu angka peningkatan sebanyak 38%, lebih tinggi berbanding daripada purata jualan bulanan bagi tempoh 5 tahun yang lepas. Itu jelas bahawa bekalan domestik memang ada peningkatan. Bekalan beras putih adalah lebih dari mencukupi, itu jaminan Bernas, tanpa kerajaan perlu menggunakan bekalan stok penimbal. Okey, itu yang terkini berkaitan dengan isu bekalan beras, dan juga kita masih menunggu juga apakah jaminan seterusnya pihak kerajaan, kerana semalam dikatakan ada perbincangan lebih lanjut dan lebih panjang berkaitan isu beras di Kabinet, dan pastinya dalam masa sehari dua ini akan ada pengumuman terkini terutama daripada MAFI ataupun pejabat ketua pengarah kawal selia beras dan juga padi. Jadi 3 ahli panel sudah pun bersedia dengan saya pada malam ini. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya, tak asing lagi bersama kami di Esrawani, Profesor Datuk Dr. Muhammad Nasir Samsudin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Profesor Putra Business School ataupun PBS Universiti Putra Malaysia. Seringkali mengangkat isu-isu berkaitan dengan keterjaminan makanan, dan ada artikel terkini Prof di media berkaitan dengan isu bekalan beras ini. Dan di hujung sana bersama saya, sekali lagi saya tampilkan Tuan Syed Zikri Syed Hassan Shahabuddin, Ketua Konsultan Pengurusi Sekuriti Makanan Majlis Perundingan Melayu MPN. Apa khabar Tuan Syed? Alhamdulillah, terima kasih. Walaupun tengah sibuk ni, sempat juga kami cekup sekejap di Esrawani. Terima kasih Tuan Syed. Dan di Sabah, kita tampilkan seorang penganalisis muda kita, Dr. Lam Mok Sam, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pertanian Lestari Universiti Malaysia Sabah. Kita berbicara melalui Zoom. Apa khabar Dr. Lam? Khabar baik. Terima kasih jauh dari Kota Kinabalu bersama kami pada malam ini. Jadi mungkin sebagai permulaan, Prof. Datuk Dr. Nasir, jaminan terkini Bernas bahawa bekalan beras putih lebih dari mencukupi, kerajaan tidak perlu menggunakan bekalan stok penimbal, tetapi hakikatnya Bernas terpaksa mengimport lebih tinggi sekitar 38% pada Ogos ini daripada awal tahun ini berbanding 5 tahun lalu. Jadi apa realiti daripada kenyataan Bernas yang terkini, dan adakah ia menggambarkan bahawa memang real isu bekalan beras ini apatah lagi dengan sekatan ekspor oleh pihak India 40%? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Haji Kaha, Tuan Syed, dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian pendengar. Ya. Sebelum saya memberi respon tentang bekalan beras daripada Bernas, elok saya rasa kita menyingkap sedikit mengapa perkara ini berlaku. Apakah pencetusnya isu? Pada tahun lepas, kita telah ada isu yang hangat tentang harga ayam. Kita pun datang sini berbincang strategi dan sebagainya tentang harga ayam. Dan tahun ini pula tentang beras, harga beras dan bekalan beras. Ya. Jadi, kalaulah pada tahun lepas, isunya adalah perubahan-perubahan geopolitik, dasar-dasar di luar sana mempengaruhi sekuriti makanan negara kita. Ya.
Pada tahun lepas kerana peperangan di antara Rusia dan Ukraine, maka terjadinya lah harga jagung dan juga harga kacang soya yang meningkat dan seterusnya bekalan dan juga harga ayam. Untuk isu beras pada tahun ini, sebelum memberi responnya, kita tahu bahawa dia punya pencetus utamanya adalah sama, iaitu di mana seperti Tuan Haji katakan tadi, India sebagai 40% mengeksport global, dan kita tahu bahawa dalam bahasa ekonomi pasaran beras ni adalah daripada tin market, iaitu pasaran yang tipis. Hanya 7% sahaja bekalan beras ni adalah didagangkan di peringkat dunia. Jadi apa-apa berlaku sekatan sedikit dan sebagainya akan memberi kesan pada harga yang begitu tinggi. Jadi kalau kita tengok harga telah meningkat daripada tahun lepas $401 kepada 514 Malaysian sebenarnya. Jadi kita sebenarnya tengah bimbang lagi sekiranya Thailand dan Vietnam akan ikut jejak India kita, kejaran kita. Itu yang isu-isu tentang ASEAN platform dan sebagainya adalah mustahil. Okey. Dari segi situ sebenarnya bekalan beras sebenarnya, pengimportan beras dan juga beras tempatan ni memang apa yang telah katakan adalah oleh Bernas adalah mencukupi. Tetapi isunya di manakah beras tersebut? Sebab apa? Dalam media, dalam sosial media, dalam media utama semua dikatakan beras tempatan tidak ada. Itulah yang maksudnya isunya sekarang ni, selain daripada pengeluaran kita, selain daripada pengimportan kita adalah dipanggil di manakah kecekapan rantaian bekalan beras tersebut. Jadi kalau kita of course dari segi kerajaan memberi subsidi import dan sebagainya, itu pada saya adalah satu intervensi sementara saja, dan dia tak sustainable. Apa yang penting sekarang ni pada saya, eloklah saya rasa kita apungkan, itu saya rasa secara pelajaran, kita apungkan harga beras tempatan. Sekarang ni adalah RM2.60 1 kilogram. Sebab apa? Kalau kita tahu, lihat, penggunaan beras ni sebenarnya kalau bahasa ekonomi dah dipanggil inferior good ataupun barang bawahan. Pada tahun 70-an, mungkin Tuan Haji muda lagi pada masa itu, atau budak-budak baru nak lahir pada tahun 70-an, kita mungkin dah lahir. Setiap daripada kita menggunakan beras 120 kg per person per year. Tapi sekarang dalam kurang 77 saja. Dan dia punya perbelanjaan beras satu isi rumah tu sebenarnya tidak besar. Pada T20 sebenarnya pada pandangan saya tidak memberi kesan sangat. Pada M40 yang atas sedikit M40 tak memberi kesan sangat. Tetapi isu ni adalah yang B40 tersebut. Jadi memandangkan satu kajian menunjukkan bahawa setiap household tu, isi rumah tu, kalau dengan harga RM2.60 tak sampai RM50 sebenarnya satu bulan. Jadi kalau makan beras yang import yang tinggi itu, beras ni bermacam-macam harga tinggi. Jadi kalau kita apungkan harga beras, tetapi dengan syarat kita ada subsidi tersasar untuk B40. Jadi pada saya itu, walaupun langkah daripada Bernas itu memang sangat elok, tapi itu adalah intervensi sementara. Tetapi untuk jangka panjang, maka elok kita apungkan bagaimanapun kita bagi subsidi tersasar kepada B40. Sebenarnya Tuan Haji, kita dah ada app MySejahtera tu. Yang masa COVID-19 kita semua. Jadi semua saya rasa rakyat Malaysia dah ada MySejahtera. Jadi kita boleh gunakan MySejahtera tu, masukkan duit kat situ dan hanya boleh menggunakan beras. Sebab masa kami belajar di US dulu, ada di sana pun ada food stamp program sebenarnya. Tapi food stamp program tu sebenarnya boleh hanya digunakan untuk memberi makanan saja. Dan ni kita masukkan duit tu hanya untuk beli gunakan beras saja. Jangan boleh beli handphone semua tak boleh lah. Jadi itu jadi pada saya langkah Bernas tu adalah bagus, tetapi untuk memastikan rantaian bekalan beras tu ada di pasaran, di peruncitan, maka harga diapungkan dengan itu, tetapi kita ada jarinan keselamatan untuk mereka yang berpendapatan rendah. Ya, Tuan Syed Zikri, sebelum saya ke Dr. Lam, adakah ini juga menunjukkan bahawa memang betul ada peralihan pembelian yang lebih beras putih tempatan akibat peningkatan harga beras putih import, kerana itu yang dikatakan tadi, isu India sekat ekspor, isu El Nino dan sebagainya menyebabkan pengguna beras putih import itu beralih kepada beras putih tempatan. Jadi adakah itu juga menyebabkan bekalan terganggu dan menyebabkan juga ada isu di kalangan pemborong dan juga peruncit
ingin mendapatkan harga yang lebih baik kerana harga beras putih tempatan itu dikawal oleh kerajaan RM2.50 sekilogram. Tuan Syed Zikri, adakah itu pemantauan MPM di lapangan? Dia begini, kalau businesses, Horeca, hotel, restoran dan catering business, cost is very important to them. Setiap sen, Okay, kalau dia bukan saja beras, in fact telur ayam, semualah, daging ayam, semua all the minyak, cost, LNG, termasuklah beras. Sebab a lot of kita banyak spend outside, yang mana yang bekerja tu dia makan di luar. So businesses kalau harga terlampau tinggi, they lose their clients. So to keep down the cost, siapa nak buat bisnes kalau rugi kan? So kalau harga beras, although not significant, mungkin the plate cost tu mungkin 30 cents tak sampai pun the plate cost tu on beras. But they want to make cost maintain at certain percentage. Dia adalah dia punya KPI tu maintain dia punya bottom line kan. So a lot of the Horeca punya businesses will definitely convert, dia tukar kepada beras tempatan, which is cheaper to 60 kan. But bear in mind, sekarang term dia BPI, BPT kan, beras putih import tu. Beras putih import dia pun ada yang premium, ada grade wangi, basmati, semua tu dia premium grade. Ya, beras wangi. Ya, beras wangi. Like I said previously pun sama I kata. Kita tengok dua-dua tak ada beza. I put on the white table macam ni, letak sebelah-sebelah pun you cannot see the difference. Kan? So campur ke? We don't know. You know, because you buy harga yang mahal dengan harga yang murah sama je macam tu. But I assume banyak kemungkinan there's a shortage. Kemungkinan. Menteri pun kata kemungkinan besar shortage ada. Tapi within a month mungkin recover balik. Bila the new harvest come in. Kemudian nanti saya cerita ada kemungkinan benda lain yang akan terjadi selepas ni. Tapi seperti Prof kata tadi tu, saya setuju. Kita punya perbelanjaan RM31 sebenarnya Prof. 31 to RM38 per month dulu. Kalau yang M40 tu is between 38 to 41 and T20 about T20 memang dia beli premium rice lah dulu kan. So but tak sampai pun 1 to 1.5% of the grocery budget, or 2%, 3% of the grocery budget is so tak banyak. Nak an increase of about RM7-8 per month. Kalau dia beli harga at 3, I'm assuming kalau kita raise from 260 to 320 katakan. So the difference is only about 7 to 8 ringgit per month. So it's not much, tak banyak pun. Tapi of course lah dia punya huru-hara tu bising sikit kan, dengan video menunjuk orang mengamuk tak cukup beras apa semua tu. There's a lot of effect on that one. So perception tu macam saya kata, jangan panik sebenarnya. Rice is there ada. Walaupun dalam siri yang lepas tu saya dah explain global punya situation, Prof dah sebut tadi about 7 to 15% sebenarnya traded depending. But now you find that climate changes have affected India, Vietnam and other places. Tapi itu yang normal producing countries. But rain has also been a lot in other places. So macam sekarang Brazil pun ada beras. You know, you have countries which Australia pun ada new acreage in beras. So they will ultimately you will have enough supply of rice walaupun you have 10% of total production of the world being traded. Saya tak risau sangat sebenarnya. No need to panic. No need to panic. Panic creates a lot of bad news. Itu saya punya jawapan. Tapi sedikit, apa yang menyebabkan panik ini? Adakah trigger daripada suatu yang real ataupun sentiment ataupun suatu yang hoha digembar-gemborkan oleh netizen sebagainya? I think kita ni, a lot of our netizens rely on multimedia for their news coverage. Mainstream media ni, I think about not 35% je kot yang tinggal mainstream media ni yang tengok mainstream media. Tapi kami perlu bertanggungjawab dengan setiap laporan. So a lot of even my children pun tak tengok tu, they rely on that for information, you know. So a little bit worried. So but if you see a lot of people beratur, NGO, especially NGO ni kadang sentimental sikit. So when you look at people beratur tengah panas, tengah hujan, sampai dekat lori tu nak ambil dah tak ada habis. Mengamuk lah, you know. But kalau saya tu bukan tu planning aja. If you know that you have 10,000 bag, bawa another 5,000. Simpan aja, you know. Give it the next day, you tambah je stok. Jangan sampai habis orang mengamuk. But tapi because fodder for the you know, netizens
further, orang suka komen kan, so it becomes something really bad lah. Itu aja. That was my Tapi Tuan Haji, kalau saya sikit je Prof, kita nak kita Sabah sikit bagaimana keadaan di Sabah. Dr. Lam Moksam, realiti Sabah saya lihat ada isu yang berbeza. Kerana cara ataupun pendekatan bagaimana peruncitan beras di Sabah itu mungkin sedikit berbeza dari Semenanjung. Tetapi isu yang dikatakan sudah pun berlarutan beberapa bulan sejak akhir tahun lalu. Jadi apakah real situasi di Sabah dan juga pandangan Dr. Lam tentang isu beras dan apa yang kita cakapkan tadi bersama dengan Tuan Syed dan juga Prof. Datuk Dr. Muhammad Nasir. Mungkin respon awal Dr. Lam. Okey, salam sejahtera dan selamat bagi semua. Malam lah kan. Okey, untuk situasi di Sabah ini berpandu kepada saya punya pemerhatian lah. Kalau di pasaran memang beras masih ada, okey, tapi memanglah diwawakanlah di media ke, di surat khabar memang ada nyatakanlah ada kekurangan di sini dan juga harga sudah meningkat. Tapi melihat kepada yang keadaan sebenarnya saya adalah bagilah lihat sendiri. Sebenarnya harga masih terkawal jugalah di sini lah. Okey, bukannya yang macam sederuk yang dinyatakan dalam surat khabar begitulah. Okey, mungkin yang diwawakan itu mungkin adalah sesuatu lah yang kita tidak tahu. Okey, so mungkin saya nak beritahu lah sedikit tentang yang kalau di Sabah kan penggunaan beras ni memang tinggi lah kalau kita bandingkan dengan Semenanjung. Okey, lebih kurang lah setiap keluarga dia akan menggunakan sebanyak RM73 kan ringgit untuk per month untuk pembelian beras lah. So di sini kalau kita bandingkan dengan Semenanjung dia lebih tinggi. Okey, penggunaan dia di sini. Mungkin di sini beras dia adalah makanan utama lah di sini. Okey, kebanyakan keluarga di sini dia boleh menanam sendiri tapi dengan kawasan yang kecil lah. So dia boleh tabung sendiri. Sebagainya ya. Ya. So saya nampak di sini ada kesan juga kepada penduduk di sini, tapi tidaklah seteruklah seperti yang dinyatakan lah. Okey. Okey, ini sedikit komen saja dari saya sekarang. Okey. Okey. Prof. Dr. Nasir, sebelum saya akan tanya lebih lanjut tentang bagaimana Sabah mungkin ada cara pendekatan, kerana kita tahu juga orang Sabah ni orang Kadazan Dusun, orang di kawasan pergunungan itu memang ada kemampuan untuk menanam padi di keliling rumah mereka dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat ni, adakah dasar yang kita warisi ini satu dasar yang dinamik, progresif, pragmatis ataupun dasar yang outdated lah juga macam mana? Kalau kita tengok dasar-dasar padi dan beras kita sebenarnya, kita tak pernah sebenarnya dalam dasar mensasarkan 100% itu saya faham daripada tulisan diri. Prof tu. Kenapa sampai sekarang tidak dicapai? Walaupun kita masuk dalam dasar agro makanan pertama dalam lingkungan 70%, dalam dasar agro makanan kedua sekarang kita ni pun dalam sasaran kita 80%. Walaupun kita sasarkan 70%, 80%, sebenarnya kadar sara diri kita pada tahun lepas 62.6% saja. Ya. Jauh lagi tu. Jauh lagi tu. Memang kita, ini kerana apa? Sebab apa dalam ekonominya, seperti Tuan Syed kata, iaitu negara-negara tropika macam kita ni, kita sebenarnya tidak ada comparative advantage ataupun lebihan gunaan kita ya dari segi annual crop. Kita bagus untuk kelapa sawit, untuk getah dan sebagainya. Secara komoditi, secara nature-nya, secara alam sekitar kita memang itu serupa. Tetapi dalam keadaan tersebut, itu bukan bermaksud kita sebab beras makan ruji, bahawa kita jangan sasarkan maksudnya tidak 100% ya. Jadi saya rasa sudah sampai masanya lah kita ya. Kenapa? Apa-apa berlaku pada tahun depan pun, sekiranya ada berlaku geopolitik, peperangan ke apa, cuaca dan sebagainya, akan berlaku lagi ni, akan perkatakan. Seperti Tuan Haji kata pada tahun 2007 berlaku, ayam tahun lepas, ini beras, mungkin tahun depan dan sebagainya. Saya rasa penyelesaian utama, penyelesaian yang kita boleh katakan, sebab apa kalau kita lihat dasar-dasar public policy ni, pertama dasar public policy mestilah untuk kita meningkatkan bekalan makanan kita. Itu pertama. Jadi caranya macam mana? Kalau kita lihat skim subsidi kita, kita panggil insentif lah sekarang, bukan subsidi, tak sedap dipanggilkan insentif. Iaitu subsidi atau insentif baja dan juga biji benih, dia adalah berdasarkan kepada berapa ekar atau berapa relung atau berapa hektar kita tanam.
Saya rasa sudah sampai masanya kita ubah mekanismenya kepada pengeluaran. Yield. Pada yield. Ya, ini akan dapat merangsang kepada peningkatan produktiviti. Ya, daripada general. Dia apa? Saya faham mengapa dia berdasarkan pada keluasan tanaman, sebab dia adalah baja dan juga biji benih. Jadi kalaulah seseorang pengusaha tu, pesawat tu saya tahun ni, atau musim ni saya nak tanam di Merelong. Itulah dia punya baja dia dan sebagainya. Tapi saya rasa itu yang katakan, mungkin itu adalah dasar-dasar yang saya kata perlu diubah. Iaitu kalau output base, berapa pengeluaran, produktiviti, kalau ada 5 ekar, tapi kalau produktiviti tinggi, maka akan dapat insentif lagi tinggi. Jadi tak semestinya lah, maksudnya in kind dari segi baja dan juga biji benih, mungkin dalam cash, tapi cash tu gunakan untuk membeli baja dan juga itu yang pertama ya. Yang kedua, saya katakan tadi, saya agak mencelah sekejap tadi, tak maaf, iaitu dari segi bekalan beras dalam analisis saya mencukupi. Tapi di peruncitan, bukan diwar-warkan saya sebenarnya, Maidin pun dah banyak cakap dan sebagainya, Exco Melaka pun dah pergi kepada tu. Di mana beras tu? Jadi dalam rantaian itu sebenarnya. Jadi kerana apa? Kita ada import beras yang harga telah meningkat. Kita ada beras tempatan yang telah dikawal. Jadi pengusaha, perantai ni, maksudnya di antara supply chain players ni, dia objektif adalah untuk mendapat keuntungan lebih. Itu orang berniaga. Jadi lagi banyaklah dia boleh bekalkan import beras yang memberi keuntungan yang lebih tinggi. Tapi isunya di mana beras tempatan. Sebab kalaulah maksudnya kita keluarkan sendiri 62%, secara teorinya di peruncit mesti ada 62%. Secara teorinya lah. Tapi kenapa tak sampai, buat masa ni tak sampai 66%. Jadi itu yang saya tekan. Kalaulah maksudnya market distortion ni dalam bahasa Inggerisnya kita kurangkan, jadi saya rasa akan dapat mengurangkan isu-isu ni pada masa akan datang. Cuma apa yang kita perlu jaga adalah mereka yang berpendapatan rendah. Saya rasa kita pula yang ubah. Yang vulnerable. Itu saya rasa kita perlu. Tuan Syed, kalau kita nak lihat dasar dan juga isu yang berkaitan dengan kawal selia padi dan beras ini, yang Tuan Syed rasa dinosaur sifatnya, yang outdated, ataupun Tuan Syed ada angkat itu, kita tidak ada cooperation. Kita tidak ada satu syarikat yang akan berunding di peringkat global berbanding Singapura, berbanding Indonesia, berbanding Brazil dan sebagainya. Jadi kita ada satu kelemahan dari aspek bagaimana kita akan menjaga bekalan kita berkaitan dengan beras. Mungkin itu sebagai satu solusinya dalam hal kita melihat isu bekalan beras. Malaysia structure dia macam ni. Beras monopoli. So ni one importer of rice in Malaysia. So by right, Bernas ni should be the international trader yang ada. Kita ni on beras. And it must be very strong. Power dia. But being a rice trader sahaja will not qualify you to become a global player. Sebab you bawa beras saja. Tapi kalau you bawa beras, you ada gandum, you ada macam-macam produk commodities as well as food items apa-apa, you become a very powerful global trader. And then you sebenarnya you tak payahnya boleh nak pergi daripada India ke Vietnam ke. You can buy anywhere. Whoever wants to sell rice to you, siapa yang nak jual kita beli. Kan? Whatever you hold as inventory becomes your stockpile. So I think yang tu kena lihatlah. Tapi kalau ada other players yang boleh jadi global trader that you can hitch on, tak semestinya Bernas, mungkin wakil-wakil Bernas yang boleh jadi, then you have a share of the global market tu kita dah pegang. Bukan depending on international traders yang ada sekarang. You pegang macam the sellers from the country of origin. From India, from Vietnam. You buy from the traders dekat situ. Bukannya kita beli daripada Kagil. Bukan daripada negara ya? Bukan. Negara tak jual. Tak jual. We don't buy and sell. Countries don't buy and sell. It's the business people who buy. Bernas kita punya representative untuk beli, jual beli ni. Walaupun Bernas ada wakil untuk tolong buat dia punya business. Tapi saya tadi memang dengan Prof ni kita dah discuss benda ni. Sebenarnya output is the best measure of incentives to be given. Kita business, kita kerja business. Saya dulu pun businessman juga.
the better performing employee kita bagi bonus lebih. Ya. Kan dia perform kan, dia bring Itu revenue normal, to the ya. country, bring Performance profit to the based, country. So kalau the farmers or the fishermen Ya. landing banyak, ikan banyak, kita bagi insentif lebih. Ini fix. Nobody wants to work as hard as possible. Siapa yang perform banyak, kita bagi lebih pada dia. Landing, fish landing kita bagi lebih. Dia punya tu, pada nak bagi diesel apa semua tu, why don't you cut all those off and then bagi insentif landing. Padi pun sama. The more you produce, the more incentive you get. Ya. Tapi syarat lah kena ada lah. Itu certain things like floor price. Ya. Mungkin you kena adjust. You buang baja, you buang all the other kecil-kecil ni yang banyak ketirisan sebenarnya benda tu kan. And then delivery not on Benih time. dan Banyak isu. Cut all those out. Increase the floor price. Mungkin double it up. 1.2 to 2.4. Bagilah 2004 pun. I don't know. Ada kena buat balik lah calculation nanti ya. 2004 bagi. Floor price. And then cut off all the incentive. And give them a floor price. And then float. I think it can work kalau you want that way. It's sustainable, but you don't have all the other subsidies. So you bagi floor price tinggi, that will ease a bit of the workload that the government has to do to monitor and manage the supply chain for padi and beras. Ya. Kan? Increase the floor price. Kan? I think that's a good idea to do it. And then bagi dia insentif lah. Kalau dia harga dia produce more than kita nak about 6 to 7 tons to reach 100% sebenarnya boleh buat. Sebenarnya kan tak boleh. Ya. Macam Prof kata tadi, kita tropical country. Ya. You go European country, dia boleh tanam satu musim je. That's all they can do in a year. Kita boleh 2. Padi boleh buat 5. 5. Kan? So, I think you can hit 100%. I'm usually optimistic lah. Saya ni bukan skeptik, saya optimistic. You can reach 100%. Tapi, by right you can reach 7 tons per hektar, average. I think you can do it. Kita boleh buat sebenarnya Malaysia ni. Nak tak nak je. Ya, sedikit berkaitan dengan market distortion, mungkin Tuan Syed Zikri nak komen. Untuk kita jadikan pengajaran, lesson learn dalam episod sebulan 2 ini supaya tidak terjadi lagi pada masa-masa akan datang, apa yang boleh kita perbaiki? Adakah kita hanya menyalahkan pemborong, kita hanya menyalahkan pengilang, ataupun kita perlu melihat dari sudut penguatkuasaan, ataupun kita perlu ada dashboard kita sendiri. Kerana kalau kawalan di kawasan Marang yang kurang bekalan, kita supply lah Marang daripada awal lagi, 2-3 minggu awal. Macam isu gula juga, macam isu minyak masak. Mengapa kita tidak boleh ada sistem begitu? Daripada kita hanya menjadikan ini sebagai satu isu nasional yang meraba-raba, kejap ke sini, kejap bekalan cukup, farmer nak buat, peladang nak buat. Jadi menyusahkan banyak pemegang taruh, Tuan Syed. Dia sebelum kita pergi kepada tu Ya. ni saya nak bagi tahu dalam this particular event, I want to let you know, if there is one element of production that you must beware at this moment sekarang ni lah, dengan harga yang tinggi ni, farmers are selling about 1,007, slightly more than that to the millers sekarang kan harga. Now you have contract farming for benih. Okay, benih is about 1450, 15 macam tu. Now, why should I give you benih when I can sell to the mill at 1,007? So next season, make sure there's enough benih. Because most of the farmers yang jual benih sekarang ni, they might as well sell to the millers, you get better price for it, benih jaga. So I ambil kesempatan tu just to give the pre-warning that you may not have enough benih next season to plant. Okay? So either you buy at a higher price, at the market price for the benih, or you pay slightly more, if not you won't get your benih. The good benih tak dapat. So that one I want to tell you. Now coming back dari itu yang you tanya pasal, saya beras ni sama juga macam, you go expect, gula nanti will be the next one. They go to gula, they go to tepung, they come back and they go back cooking oil balik, dia pergi kayam, dia pergi telur, dia pusing balik kan. I don't know whether the same people or not down there, but supply chain tu nampak very clean lah kan. Bawah tu I don't know lah whether, sometimes it's the same. The same imposter. Importers ni sama je. Yeah. The one who imports, dia bukan import beras saja. Dia import a lot of things. Dia import bawang, kobe, macam-macam. Now no more APs already, you can do it. So I don't know whether this is the same people or not. A lot of people tell me, Selayang quotes the price. For ikan, for sayur, I can say whatever I want here lah. So bawang. They quote. Selayang quotes everything. Even pasal burung Selangor depends on Selayang, Johor, Penang, semua take on Selayang price. Why? I cannot answer that. I don't know why.
If I go deeper into that, maybe I'll find out who it is. But I believe that if you want to do this, everything has to be above board lah. Macam kita dulu. Lebih Macam transparent lah. when we did the GST, everything was transparent. Float, yeah. Kita nampak we don't have to go 6% lah, but I think we should have GST balik. Yeah, start Maybe lower level 2% just to capture all the transaction. Then we'll know who is doing all this business lah. Saya cakap lah kan. Back to you. Okey, Dr. Lam, realiti kalau kita lihat berkaitan dengan pengeluar, pemborong dan peruncit yang berkaitan dengan isu padi dan beras ini mengikut Akta 522 itu. Jadi adakah kita boleh berharap pejabat kawal sulit padi dan beras sahaja yang monopoli ataupun ada kuasa menguatkuasakan Akta 522 ataupun pelajaran daripada isu berkaitan dengan keterjaminan makanan, dengan isu-isu global dan sebagainya, kita perlu lebih proaktif untuk memberi kuasa lebih kepada pemegang taruh yang lain ataupun kementerian ataupun agensi yang lain, ataupun kita perlu centralizekan berkaitan dengan Akta 522 dan juga kita melihat juga isu-isu makanan yang lain. Pandangan kajian Dr. Lam. Okey, untuk akta ini mungkin nak jelaskan sedikitlah tentang akta ini. Dia sebenarnya dia memberi macam perlindungan lah kepada beras tempatan lah sebenarnya. Okey, supaya dia tidaklah diusahakan sesuka hati lah. So memang itu dari tujuan dia bagus sebenarnya. Tapi kalau dilihat betul-betul Akta 522 ini, dia ada satu, kalau saya dari segi saya lah, saya nampak ada sedikit kelemahan di sini. Dia menghalang pengusahaan atau pergerakan benih di antara Semenanjung dari Semenanjung ke Sabah atau dari Sabah ke Semenanjung. So kalaulah katakanlah di Semenanjung dia boleh hasilkan benih yang bagus dengan hasil yang tinggi, mengapa tidak boleh dia dihantar ke Sabah untuk diusahakan di sini? Tapi dia mesti melalui satu proses penguasaan daripada jabatan kerajaan yang sangat rumit dan juga dia mengambil masa yang lama. So ini sebenarnya saya nampak dia akan menghalang lah, productivity lah di Sabah di sini. Okay? Sebab di sini di Sabah keadaan dia hanya fokus kepada penanaman benih satu sahaja di 8 atau 9 saja daripada Jabatan Pertanian lah. So tidak ada yang macam benih yang bagus daripada Semenanjung yang diusahakan di sini. So saya nampaklah di sini kalau boleh adalah sedikit penambahbaikan lah untuk akta ini supaya dia memberilah sedikit flexibility lah untuk pengusaha bolehlah hantarlah atau usahakan benih dari Semenanjung ke sini tanpalah mengambil adalah penguasaan yang sangat rigid itulah. Itu satu. Kedua, kalau kita nampak di sini di Sabah ini, kalaulah nak meningkatkan hasil kan di sini, selain dari benih itu satu, kedua sebenarnya dia lucu kepada yang topografi atau bentuk muka bumi di sinilah. Dia lebih kepada berbukit di sini. So, mungkin untuk saya, sampai masanya bukan kita fokus kepada padi, sawah saja, mungkin adalah rancangan atau jangka panjangnya, bolehlah kita fokus kepada yang padi bukit sebenarnya, yang lebih famous lah kalau kira saya katakan di Sabah Sarawak ni kan, dia lebih famous kepada padi bukit ni, walaupun pada pandangan umum dia kata ini adalah padi yang kurang lah, hasil dia rendah lah, itulah, sebenarnya bolehlah kita usahakan dia sebagai beras premium bah. Kalau kita compare bandingkan dengan beras putih yang biasa ini, dia memang dalam harga pasaran dia memang rendah. Kalau why not kita pergi kepada yang beras premium yang lebih menguntungkan lah. Contohnya bolehlah usahakan yang padi bukit ini yang dari segi nilai kesihatan dia lebih bagus. Contohnya ada antioksidan, okey. Yang inilah yang saya nampak bolehlah kalau di Sabah kan dia bolehlah menjurus ke penghasilan beras premium inilah. So ini pun salah satu cara boleh meningkatkan SSL di Sabah. Kalau untuk maklumat umum, kalau SSL di Sabah ni memang rendah lah kalau berbanding dengan target hanya 22% saja kalau dicatatkan lah. Okay. So adalah beberapa polisi lah dicatatkan di sini di Sabah untuk meningkatkan SSL ini ke 60% lah menjelang 2030 itu. Okay, so memang semua ini sedang diusahakan lah. Okay, itu saja dari saya.
Okey. Pandangan Prof, adakah ini juga perlu digemblengkan? Kekuatan-kekuatan di semua daerah wilayah negara kita ini berkaitan dengan untuk kita mencapai 100% SSL tu, wajarkah kita eksploitasi sebaik mungkin? Kalau di Semenanjung ni dah ada 5 kali musim untuk 2 tahun itu, menggunakan pendekatan smart di kawasan-kawasan jelapang padi kita, ala Skincan itu. Tetapi bagi negeri-negeri di Bario kita tahu, di Sarawak pun banyak lagi kawasan-kawasan. Nampaknya Premier Abang Jo pun nampaknya ada political will. Berapa bilion, 1 bilion. Tak silap saya baru ini diumum untuk kajian benih dan juga kajian tanaman padi, jelapang padi baru di Sarawak, di kawasan Serian dan sebagainya. Bagus. Persoalannya bagus. Sebab kita kena apa yang berlaku pada tahun lepas ayam, tahun ni padi dan mungkin gula. Lesson learn kita sebenarnya. Apa lesson learn kita? Kalau kita tengok dalam komponen-komponen security makanan, dia ada 4 komponen lah. Tetapi komponen penting sekali adalah ketersediaan makanan kita. Ketersediaan maksudnya the capability of us to produce our own rice lah in this case. Tapi isunya, ialah mungkin di Sabah, di Sarawak ada premium dan sebagainya. Tetapi untuk kita keluarkan beras sampai 100% tu lah negara kita mesti juga. Isunya sekarang, apa yang setengah kerajaan negeri ini yang dia nak mohon adalah dari segi kos melepas mengeluarkan beras. Sebab tanah tu apabila untuk mengeluarkan beras, dia ada kos melepasnya. Dia akan boleh gunakan tanah tu untuk maksudnya untuk pedestrian, untuk perumahan, dan di mana kerajaan negeri akan dapat revenue lebih tinggi. Cukainya tinggi. Cukainya tinggi. Betul. Tetapi kalau untuk tanah pertanian cukainya rendah. Itu yang semua nak convert jadi industri. Jadi untuk sustainable lah, we are talking about seriousness of increasing our SSL kan. Jadi sudah sampai masanya kajian oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia. Dia ada saya salah satu dia punya konsultan. Kita ada membuat satu asas dari segi ekosistem services, iaitu perkhidmatan ekosistem. Sebab tanah tu untuk mengeluarkan padi bukan dia hanya keluarkan padi, tetapi adalah juga memberi pekerjaan, menjaga iklim kita, alam sekitar, dari segi pendidikan, dari segi nutrien dan sebagainya. Jadi kita dah dapat nilaikan. Jadi saya rasa perlulah maksudnya kerajaan persekutuan memberi sedikit insentif kepada kerajaan negeri to maintain tanah tu untuk pertanian. Walaupun teknologi ada dan sebagainya, tapi still padi ni, rice ni adalah padi ni adalah land base lagi. Perlukan kita tanah. Barulah kerajaan negeri akan memelihara atau mengallocation tanah tu adalah untuk penanaman beras dalam jangka masa panjang. Kalau tidak, kita boleh panggil lah maksudnya food security transfer payment dan sebagainya. Sebab Tuan Haji, dalam perhutanan dah ada sebenarnya dipanggil ecological transfer payment. Kerajaan negeri yang maintain berapa hektar hutan dibagi duit sebenarnya. Insentif. Why not untuk beras dan sebagainya. Kalau kita untuk mendapatkan sampai tinggi dia punya SSL kita lah. Itu adalah maksudnya cara kita untuk menggembling kerajaan negeri harus diberi insentif termasuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak supaya benda ni akan sustainable, lestari pada jangka masa panjang. Pandangan Tuan Syed? Saya tadi nak komen bila Dr. Lam cakap tadi tu. Sebab saya pun lama kat Sabah, 14 tahun saya ada bisnes kat sana. Dr. Lam, kita siring-siring tanam sudut rumah kan. Siring-siring. Tu. Jadi Sabah yes, per capita consumption of rice is still high. Memang saya tengok tu dia orang punya kadang pagi, tengah hari, petang, malam pun rice. Semua makan nasi lah. So rice is a big issue there. And then satu lagi tu on Bario rice tu. Bario rice is one of the rice that is dalam akta tu boleh ekspor. Beras kita tak boleh ekspor except Bario rice because dia premium, very expensive rice. Apply the same to Sabah tak menjadi masalah pun. Buka Bario dekat Sabah pun boleh. What's the problem kan? Boleh ekspor juga. If you plant the same rice, padi bukit juga. So continue. Tapi beras di Sabah, you have IADA sana, Kota Belud tu, I know. Tuaran, Kota Belud. Yes, that is quite big area. Cuma yang tu pun kena same tu lah, because certain tu inundated tu below sea level kan. Jadi you need to do macam sini jugalah ada drainage semua tu. But then I think Sabah pun boleh increase. Sarawak is more aggressive. Sabah I think can do it. Sabah dengan kini tak sama, Jabatan Pertanian Sabah, Sarawak tak sama dengan sini dia lain. So and then but that is the issue in Sabah lah. Jadi kerana birokrasi Dr. Lam coming tadi itu boleh back diselesaikan. to Akta 522. Akta 522.
it was out of necessity. 522 came out ni kan, LPN dia ganti kan. Dulu LPN. But you need that I have always agreed with that. Saya kata pun dulu saya kata you need a single commander to maintain. Tapi yang ni untuk padi dan beras saja. But I think we should have for the whole country ni. A single commander managing our food supply. Tak boleh sana sikit, sana sikit. Kita ada 16 ministry and about 67, 68 agencies yang looking at our food supply. Bayangkan. 8 facilitative ministry lah. I mean, JKR, jalan, infrastruktur, jalan apa semua dia maintain, JPT, KPKT, apa semua. But dia ada 8 ministry that looks after our food supply. Kan? Ini yang penting ni, you should have a bigger kawaslia rather than padi, semua. Satu aja. Alang-alang nak buat seperti Yes, but jangan jadi macam semuanya ceiling price. Miller ceiling price, wholesaler ceiling price semua dia, mana boleh. You have to allow people to make money kan. Prof kata betul-betul. Because by January probably you will have targeted subsidies on board already. Sama dia pakai MySejahtera ke, you pakai food stamp ke, whatever system. Itu political will kerajaan sekarang ya. Kita ada, we have that one. Do it now because later you cannot do it. GST buat, that one pun buat. Tak payah pakai MySejahtera pun tak nak, tak apa, kita ada IC. IC pun boleh masuk duit. But IC tu ada biometric, that's important. If the POS, retail POS semua tu boleh pakai, the same person yang bawa tu tak boleh dia pajak dia punya kad bagi orang lain pakai, But the same person dia ada thumbprint kan, POS. Dia pakai IC ada. So you can use that system. I think that is a very good one. Tapi word of reminder tadi tu lah, saya kata you be careful lah, certain things you have to be aware. Bila jadi kawaslia ni, kena peka sikit lah. Itu jadi you have to be rakyat in mind. It's a paradox. It's a paradox. You want pesawat to have very high income, but at the same time you want to have retail consumers lower price. Paradox lah. In between government kena bubuh duit macam-macam tu just to cover. So if you have targeted subsidies and you have certain floor price just to support these people, why not tak payah buat subsidi dah. You subsidi on the floor price saja. So kalau boleh buat macam tu, then that's the job of Kawaslia to look at it. But data, coming back to data tadi tu, kalau nak pakai yang sistem yang padu yang coming on board later on pun boleh kan. But I think pertanian should have their own war room lah. Ada war room tu you can see. So ada dashboard dia harga tu. selayang berapa, harga kat sini berapa, harga sana berapa. That you can know. Stock berapa sekarang, future stock berapa. Who knows, maybe 3 years down the line kita ada kita punya stock exchange sendiri ya. Kan? Boleh buat spot pricing, future pricing, kita boleh buat. Farmers will sell forward. Boleh kan? So that is dengan what we should be doing in the future. That is the idea we go into the future. Bear in mind lah, the two of us bolehlah take us in as penasihat. Consultant pakar-pakar. Idea banyak tapi bila cakap banyak sangat ni orang kata how you want to do it, then you talk to us. Kan? Tapi that is, at the end of the day you become like New Zealand. New Zealand tak ada subsidies. Memang tak ada subsidi. New Zealand tak ada subsidi. They done away with subsidies anymore. Belanda. They don't have anymore. And they But produce so biggest much. producers. Yes. Dah dia punya advantage, bukan comparative advantage to produce milk in New Zealand pun, tapi dah dia memang boleh buat macam tu. They concentrate. Dia punya koperasi is one of the strongest. Frontera tu. Yes. Very strong. Yeah. Frontera manages the cooperative kan. Very strong. So they manage very well. And they manage their members very well also. Kan? If people kita ada nafas can really move. LPP can manage nafas well. Why not? Akta semua ada. Saya kesian tengok macam people like LPP Farmer. Kena belasah driver. Bawa beras kena marah. Buat apa? No? Farmer is very powerful. Prof, you agree with me? Farmer is very powerful. Dia punya akta tu very strong. Pakai je lah akta Farmer tu. Let Farmer become the single commander. Give them the mandate to do it. I think they can do it. They got very good people in Farmer. Kesian kadang tengok. But they are very strong. Farmer is a very strong agency that can come back to the forefront. Instead of buying last resort buyer, let Farmer move the thing. Akta 1 for 1, dia ada akta. Legislation is already there, you're protected. Why not? Dr. Lam, untuk kita menjadi sebuah negara yang mencukupi keperluan padi dan beras 100%, adakah kita akan boleh lihat Sabah Sarawak menjadi movers juga dalam hal ini? Apa kajian di lapangan yang Dr. Lam rasakan itu boleh dilakukan dalam masa terdekat ataupun jangka masa sederhana? Apa keperluan lain yang perlu disokong kepada Sabah dan Sarawak? Okey, untuk yang SSL ni, kalaulah lihat
di Sabah ni memang kerajaan negeri barulah dia membenarkan bukalah tanah sebanyak 2,000 hektar kan di Terusan Sapi itu. Memang ini salah satu inisiatif lah yang boleh dikatakan untuk membantulah meningkatkan SSL lah pada masa terdekat ini. Tapi kalau dari pandangan saya sendiri ini, kalau lihat kepada tanah ini, kalaulah di Sabah, mungkinlah di Sabah masih ada tanah lagi lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan Semenanjung, memang isu tanah itu memang ada masalah lah kan, penetapan tanah untuk meningkatkan hasil itu. Sebab so far yang di Sabah ni, kalau kita nak tingkatkan hasil padi ni, salah satu adalah tanah, okey, bukan tanah yang banyak. Okey, sebab kalau kita bandingkan dengan Semenanjung, jelapang padi kalau kita bandingkan di sini dan Semenanjung, dia masih consider kecil lah di sini. So masih boleh lagi, itu salah satu cara. Kedua, teknologi adoption lah. Mesti ada teknologi yang terkini macam memakai drone untuk baja dan juga semburan. Ini memang perlu dilakukan sekarang lah. Memang sudah ada, nampaknya ada pemulaan sudahlah inisiatif daripada jabatan. Dia ada demonstration lah tentang penggunaan drone ini di Jelapang Padi di Kota Perut. Saya nampak sendiri. So memang dua ini perlukan ada. Ketiga sebenarnya lebih kepada yang latihan lah kepada yang petani di sini lah. Sebab kalau kita bandingkan dia punya pengetahuan ni masih kurang lah. So memang diperlukan lagi pengembangan services lah di sini. So ini untuk yang masa terdekat ini yang kita boleh buat lah untuk di sini lah. Ya. Okey. Pandangan Dr. Nasir untuk kita belajar dan terus belajar dan membuat sesuatu yang lebih konkret selepas ini. Dikatakan isu berkaitan dengan perubahan iklim ni akan lebih kerap. Bukan hanya negara pengeksport, negara pengimport bukan sahaja di benda yang sama. Dan kita tahu juga tiba-tiba di Thailand ada arahan kerajaannya jangan tanam padi banyak kerana air tak cukup. Tanamlah crop yang tak perlukan air. Jadi petani nak rebut peluang jual padi dengan harga yang premium sekarang. Tetapi arahan kerajaan di sebaliknya. Jadi adakah kita negara, saya akan pergi pada Tuan Syed, ada idea yang bagus Tuan Syed itu. Berkaitan dengan diplomasi pertanian ataupun diplomasi makanan. Untuk kita engage lebih banyak pengeluar-pengeluar, termasuk kita bersedia, kerana kita tidak boleh dah berhadapan secara silo berhadapan makanan ini. Kita maksudnya contohnya di Singapura dia ada dasar dipanggil 30-30. Dalam dasar 30-30 tu dia akan mencapai 30% daripada makanan mereka dikeluarkan sendiri dan juga pada tahun 2030. Tapi yang 70% tu caranya adalah dia Singapura try to import from as many countries as possible. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Jadi kalau berlaku apa-apa sebuah negara tu, dia ada dapat lindungan lain. Jadi kalau Thailand lah contohnya, stop. Kurangkan stop atau kurangkan pengeluaran beras mereka, kerajaan untuk tanaman lain, maka kita ada source lain. Itu adalah satu perkara yang penting. Kedua, kita Tuan Syed pun ada katakan tadi Bernas is import atau monopoly of importers. Pada saya lah untuk merangsang sedikit persaingan, maka saya rasa bukalah sikit 3-4. Tapi dalam 3-4 pun dalam bahasa ekonomi nanti ada oligopoli pula. Dia may collude jadi satu kemungkinan. Mungkin orang yang sama. Mungkin orang sama. Tapi sekurang-kurangnya Tuan Haji. Ada persaingan. Sebenarnya ada persaingan. Itu adalah penting. Sumber-sumber negara yang berbagai. Sumber negara yang berbagai. Kita ada pula 3-4 importers. Jadi apa-apa berlaku seperti India, mungkin negara lain, maka kita ada source yang lain. Merujuk kepada isu climate change tadi Tuan Haji katakan memang kita perlulah, maksudnya climate change ni El Nino ke apa dan semua akan berlaku Maksudnya berkat kajian daripada pelajar saya katakan, kalau kita tak buat apa-apa, sebenarnya produktiviti kita untuk padi ni akan menurun sebanyak 30% pada tahun 2050. Kalau tak buat apa-apalah. Jadi sebab tu kalau di UPM pun dia ada banyak mengeluarkan padi putra contohnya. Padi yang tahan kepada perubahan iklim. Kita perlu banyak tu Sebab untuk kita merangsang pengeluaran sesuatu komoditi, selain daripada polisi, teknologi penting juga Jadi teknologi itu adalah dari segi variety yang tahan kepada perubahan iklim, penyakit dan sebagainya. Sebab banyak kajian bila saya bertanya dengan rakan-rakan saya yang saintis agronomis kalau kita tanam 5 kali dalam 2 tahun pun sebenarnya
dia akan bagi stres pada tanah tu. Dia dikatakan ya. Sebab tanah tu perlu rehat juga. Macam manusia lah. Nutrien perlu ada masa. Perlu ada masa dan sebagainya. Jadi kalau kita paksa dan kemungkinan dan didapati kemungkinan daripada saintis kata dia punya yield dia akan menurun sebab dia stres tanah tu. Jadi saya rasa tak perlu sampai 5 kali, tetapi yang pentingnya adalah variety-variety yang tahan kepada perubahan iklim dan juga teknologi-teknologi yang dapat meningkatkan kita punya produktiviti lah. Ya. Pandangan Tuan Syed, adakah kita sudah kena buat kerja diplomasi ni cepat ini pada negara-negara dan kita buka lagi lesen ni selain daripada benas? Principles of competition. Ya. Kan? You get Supply and demand. Yes. you have more options, you have better choices. Itu aja. Tapi but you open up. Not only India, Vietnam yang jual, Pakistan pun jual. Australia pun ada. They've got about how many acres now? 1,000. So big dia punya tu. Louisiana long grain lah apa semua. It's big. Dia orang besar. You can buy. Have good traders. Kalau bernas cannot do it, get another one to do it lah. Masalahnya, there's so many importers who can do it lah. I mean, bagi peluang, they will take it up easily. Tapi kita dah ada sejarah FGV dulu. Itu antara motif kerajaan, objektif kerajaan untuk menjadi satu gergasi negara dalam hal no, we had this policy. Yeah. Look East policy dulu, kita dah go that way. Sogo Shosha. Kita ada all these big Sogo Shoshas. Malaysia pun nak buat, nak tiru Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo, Mitsui, all these are big Japanese company. Kita look east tengok sana. This was during 2M time lah. Tapi these people, they don't just trade in commodities and food. Dia macam-macam. They got all range. Dia punya portfolio is big. We need focus. Makanan. I'm talking about people like Cargill. Yeah. Very focused. 120 countries, big market cap, and then they have so many products. And they control, they are the big four kan. They control 70% of the grain by now. In fact, dulu lagi tinggi. Now, if we can go to that level, kalau Malaysian companies ada macam tu, why not? Kita mandate je lah bagi, and support them. Macam Singapore buat, they bought Olam, Temasek beli, and Olam is doing a lot of trading for them. Why not? Satu lagi saya nak bawa ni, selain daripada ni lah, if given the chance, I'll tell you now. Tadi saya sebut pasal benih, be careful. Tadi Prof bawa issue of tired soil. Bukan tired soil, dead soil. Dah berlaku dah. No nutrients, no mineral, nothing. Di Jepun, you can have 3 revenues from the same plot. You can have padi, you can have ikan, you can have other things. You got itik. Dia boleh itik. So 3 sources of revenue. Kita tak boleh, kita padi je. Sebab ikan mati, itik makan tu dia pun mati. So you cannot grow anything. The revenue satu tu dead soil. Tak ada. The soil has got no more nutrients dalam tu. You have to the buzzword regenerate. Regenerative, I think the government has to intervene because private sector tak boleh buat ni. Pesawah memang tak boleh buat, cost tinggi. Regeneration. You have to put back the nutrients into the soil and it's going to cost a lot of money to do this. So you better do it. Kalau tidak, kita punya as you go 10 years from now, your soil is not going to be that productive. Your yield is going to drop. Kuburlah macam-macam baja. More and more baja is going to go in. People who are going to gain is those people who make baja lah and sell baja. But the soil is going to be dead. So I think regenerative agriculture is something that the soil scientists have to look at. Plot out. Macam Jabatan Tanian, dia ada geotanamannya platform tu. Look at all the areas yang mereka nampak tu and see where are the dead source. I'm giving you one. Because benih and that one is going to be affecting the future. Coming back to climate change ni, saya pun tahulah, we had El Nino to 1998, 1997. Dah ada El Nino tu 2 tahun, There are two sides of the coin. Either these people want to push ESG ke ataupun apa, but they come up with all this climate change thing. There's two sides of the coin. You look at it carefully lah. Because we've had this before. Hujan sini, drought sana. Saat ni hujan sana, drought sini. Sama je dia punya tu. But then, look at the data problem. Because there are two sides. Banyak scientists sebelah sini on this side and scientists on that side. And then the people who manage all this are looking at how much money they can make. So be careful lah itu. Okay. Dr. Lam, sedikit. Kalau kita nak berinteraksi atau dengan rakan-rakan pengeksport besar berkaitan dengan makanan khususnya beras ini, kita mesti ada satu upper hand lah. Kalau kita jadi rakan yang baik, mungkin kita akan ada pengecualian lah. Negara lain dia boleh ban. Tetapi kalau Malaysia ni kerana kita rakan baik, kita boleh
jadi penerima importer yang berterusan. Tetapi Tuan Syed ada bagi juga cadangan bahawa kita perlu ada satu sekretariat keterjaminan makanan di peringkat ASEAN. Adakah Dr. Lam bersetuju tentang itu ataupun kita perlu ada idea diplomasi makanan ini di peringkat serantau ini? Okey, untuk perkara ini memang saya setuju lah dengan yang Tuan punya cadangan tu. Memang betul lah sebab sekarang ni memang kita nampakkan direction dia tidak sama lah semua ni. Okey, perlukan ada satulah badan yang khas untuk mengawal itulah. Okey, itu memang saya setuju. Tapi mungkin saya nak respon kepada ada sedikit komen tentang yang tanah itu kan. Mungkin saya boleh teruskan lah kan. Sebab isu tanah ini tadi saya ada dengar lah komen-komen daripada Prof dan juga Tuan. Tanah ini sebenarnya kan kalau lah memang betul lah kalau kita tanam dia terlalu keras, dia memang ada stres. Itu betul. Kalau begini, mengapa kita tidak tukar, tukar teknologi itu kepada yang indoor farming, yang kita boleh tanam di dalam bangunan, guna hidroponik cara itu. Lebihlah, kalau saya lah, mungkin dalam permulaan itu mesti memerlukan kos, tapi kalau untuk jangka masa panjang, dia memang lebih produktif dan juga lebih menguntungkan. Yang ini sudah dilakukan di negara yang lain, bukannya di Malaysia sahaja, tapi sudah ada di Jepun, China dan juga Indonesia. Mereka sudah menunjukkan ada keuntungan lah di sana itu sebenarnya. So that's why saya nampak kalau isu tanah ini menjadi masalah, why not kita tukarlah teknologi itulah. Itulah sedikit komen lah tentang isu tanah. Okey. Okey, akhir sekali Dr. Nasir nak komen tentang diplomasi makanan itu di peringkat serantau atau bagaimana? Saya setuju sangat bahawa security makanan ni bukan hanya kita kena hadapi sendiri. Ya. Saya rasa perlunya ada sekretariat seperti yang sebenarnya telah diutarakan oleh pemimpin ASEAN. Ya. Iaitu kita sebagai satu blok ASEAN untuk menjaga security makanan negara kita. 600 juta lebih ni. Yes, it's very big market. It's very big market. Very big market dan semua nak berniaga di sini. Kalau kita boleh ada satu blok yang kuat, bukan Malaysia saja tapi seluruh serantau ASEAN, maka saya rasa kita dapat menghadapi security makanan kita lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Ya, sikit lagi Tuan Syed. Saya kalau dengan Prof dilantik jadi sekretariat tu pun bagus juga. But that is a good idea. Tapi make the secretariat di Kuala Lumpur lah. Yes. So that we can manage the data. Kan? Siapa produce excess rice, they can share. Siapa produce excess kobis, can share. You can have reverse investment. Malaysia pergi ke Indonesia, di Kalimantan, beli dia tanah pajak tu, kita tanam, kita bawa balik. Kan? Dia beli ayam dekat sini. Singapura beli ayam dekat sini, dia bawa balik sana. That's been going on for quite normal. So I think kita sama-sama lah, we have financial instruments to share. Land is the resource. People are the resource. If you need labor, atau kalau Indonesia, Philippines can provide labor, kita suruh dia orang tanam kat sana, then we bring back. Share. Semua sekali. Padi boleh dapat 100%. Lembu pun boleh sebenarnya. You can have, kita tak payah nak bawa New Zealand, Australia import every year bawa masuk. We can produce here. Boleh buat sendiri. Menarik. Terima kasih Prof. Dr. Nasir Samsudin, Profesor Putra Business School, Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Tuan Syed Zikri Syed Hassan Shahabuddin, Ketua Konsultan Majlis Perundingan Melayu, dan juga Dr. Lam Moksam, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi, Fakulti Pertanian Lestari, Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih Dr. Lam atas masa yang diberikan. Jadi itu saja dalam dialog Poket Rakyat pada malam ini. Kita bercerita tentang beras. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.